好，那个是第一次讲到是我们跟上帝的关系。Itu mengingatkan kita hubungan kita dengan Tuhan. 对对，上帝是牧者，我是羊。Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba. 好，羊好不好啊？ Domba baik tidak? 顽皮 Nakal ya kalau 很 domba. 笨。 Terus bodoh. 还有最近发现说有一个文章说，如果那个羊啊，那个绵羊啊，把它要倒过来这样倒过来，它不能再回来。 Terus ada satu penelitian mengatakan kalau domba itu dibalikin ya, ditelantangkan tidur terlantang gitu dia tidak bisa membalikkan diri. 好像乌龟一样。 Itu seperti kura-kura. 乌龟你把它倒过来这样，它不能Ya, 回 seperti 来了。 kura-kura kalau kita balikkan dia juga tidak bisa 所 kembali 以 ke posisi 羊 yang 也 semula. 是这样。 Ya, demikian juga dengan domba. 所以我们这个很像羊 Jadi kita itu seperti domba, 啊，又很笨， juga bodoh, 又很顽皮。 juga nakal. 好，但是上帝爱我们， Tapi Tuhan mencintai kita. 好，他要管教我们。 Dia juga mau mengajari kita. 我们没有什么东西， Kita tidak ada apa-apa. 我们没有抓，也没有牙齿 Kita juga tidak mempunyai cakar, juga tidak mempunyai gigi yang tajam. 啊，但是我们会祷告 Tapi kita bisa berdoa. 啊，因为羊呢，唯一个武器就是你要抓它的时候，咩啊，就这样啊。 Satu-satunya senjata daripada domba adalah waktu mau ditangkap itu berteriak ya. 啊，他会叫他的牧者。 Dia akan memanggil gembalanya. 啊，所以我们那个大卫说他跟耶和华是像什么呢？像他的牧者，他是羊。 Jadi Daud mengatakan bahwa Tuhannya Allah Yehova itu seperti gembala dengan dombanya. 啊，第二呢，他这里说的，如果是耶和华是你的牧者， Yang kedua mengatakan jikalau Yehova adalah gembalamu, 你怕没有食物吗？ apakah kamu takut tidak ada makanan? 啊，不会。 也tidak。我们基督徒，我们可能不会很富有。 Ya, kita mungkin tidak akan kaya raya, 啊，但是我们不缺。 tapi kita tidak kekurangan. 便是告诉我们说，他使我躺卧在青草地上。 Seperti di Mazmur mengatakan bahwa dia membaringkan kita di rumput yang hijau. 哦，一个羊吃草，后来它在草上面睡觉，你看它的食物多不多？ Jadi seekor domba itu memakan rumput dan dia berbaring di atas rumput. Jadi kita bisa membayangkan makanannya itu banyak atau tidak. 啊，后来他说你苏醒我的灵魂。 Engkau menyegarkan jiwaku 还有你领我走义路。 dan berjalan di jalan kebenaran. 啊，所以我们成为神的儿女， Jadi kita menjadi anak-anak Tuhan. 我们要走他的义路，他的 Kita 路。 harus berjalan dalam jalan kebenaran. 所以我们基督徒也要学什么？学神学啊。 Jadi kita juga perlu belajar teologi ya. 我们有开一个什么神学，一个是网络上的那个线上的神学。 Ya, Pak Max juga membuka itu sekolah online ya. online， Ya, online. sekolah teologi online 呀 啊，给平信徒参加的。 Jadi kita yang setiap orang tuh bisa ikut. 3月份我们要香港的这个会友要参加。 Jadi kalau bulan Maret itu jemaat yang di Hong Kong itu akan mulai ikut. 所以台湾可能我们要再找，可能5月份至6月份，我们跟台中和平、跟桃园3个教会合并起来。 Jadi yang untuk Taiwan mungkin kita akan memulainya bulan Mei ya, dan bekerja sama dengan gereja yang ada di Taichung dan yang di Taoyuan. 上一次我们有一次嘛。 Dulu kita sudah pernah sekali. 对，我们有几个牧师来讲嘛。 Jadi ada beberapa pendeta yang berbagi ya. 对，我们可以参加。 Jadi kita bisa mengikutinya. 好，那个第四呢？ Yang keempat. 我这个大卫说他有什么？有仇敌。 Daud mengatakan bahwa dia mempunyai musuh. 但是在面对很多的仇敌当中，他不怕遭害。 Tapi waktu menghadapi banyak musuh itu dia tidak takut
bahaya. 因为他说，虽然我行过死荫的幽谷， Dia mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, 我不怕遭害， aku tidak takut bahaya, 因为你与我同在。 sebab engkau besertaku. 刚才我说了嘛，这个羊呢，它唯一一个武器是什么？叫。 Tadi dikatakan bahwa senjata domba satu-satunya ada teriakannya. 就是我们基督徒也是我们的唯一的武器什么呢？祷告。 Jadi itu demikian juga dengan kita orang Kristen, senjata satu-satunya kita itu adalah berdoa. 我们什么都没有， Kita tidak ada apa-apa. 但是我们祷告的时候呢，上帝来与我们同在。 Tapi pada waktu kita berdoa, Tuhan datang untuk beserta dengan kita. 所以大卫虽然很多仇敌， Jadi Daud biarpun mempunyai banyak musuh, 最大的仇敌就是歌利亚。 dan musuh yang terbesar ya itu ada Goliat. 很大条啊，他能够打死他。 Dia berperawakan besar, tapi Daud membunuh dia. 最后大卫说什么？ Terakhir apa yang dikatakan Daud? 他要住在耶和华的殿中。 Dia akan tinggal di dalam rumah Tuhan. 表示说他很希望能够跟上帝很亲密的关系。 Itu melambangkan bahwa dia mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. 他很渴慕，可以常常跟上帝在一起。 Dia sangat merindukan untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan sepanjang hidup. 我们应该是有这样的态度。 Ya, kita seharusnya juga mempunyai sikap yang demikian. 不是单单我们利用上帝而已。 Bukan cuma kita memperdaya Tuhan. 你需要的时候去找上帝。 Jadi ada sedikit-sedikit masa kita pergi mencari Tuhan. 你不需要的时候，拜拜。 Waktu kita tidak perlu Tuhan, kita melambaikan tangan. 我们基督徒不是这样。 Orang Kristen tidak demikian. 我们最主要的是，虽然没有什么需要，我们还是要切近上帝。 Biarpun kita tidak mempunyai semua keperluan, kita masih perlu untuk mendekati Tuhan kita. 有一个牧师很会开玩笑， Ada satu pendeta yang suka bercanda. 他说：“如果你有问题才找上帝啊， Jikalau kamu mempunyai masalah baru pergi mencari Tuhan. 所以如果上帝要你亲近他，他就叫你有问题。” Jadi waktu kamu Tuhan akan mengatakan waktu kamu mendekati Dia berarti kamu mempunyai masalah. 他故意的把问题领到你身上，所以你可以赶快找上帝。 Jadi Tuhan itu akan sengaja memberikan masalah kepada kamu sehingga kamu bisa datang untuk mencari Dia. 我们希望这样吗？ Apakah kita mengharapkan 不 demikian? 希望啊， Ya, 对 tidak 不对？ berharap 好 demikian. ，OK， 好这个是过去的啊， Itu 还记得 adalah yang 吗？ dulu. 还记得吗？ Masih ingat? 还好我还记得，你有可能我自己讲也忘记了我是讲的什么，这更糟糕。 Untung saya masih ingat ya, kalau tidak yang saya bicarakan itu tidak ingat itu gawat sekali. 今天为什么我写这个题目？ Mengapa hari ini saya berbagi tema yang begini? 因为那个吴传道杰尔密跟我讲说，他们希望能够我们教会有一个什么同工。 Karena Pak Jeremy itu berbicara kepada Pak Max, dia berharap itu gereja kita mempunyai pelayanan ya, rekan pelayanan. 对啊，给pengurus啦，就是这样啊。我想对呀，因为我进入第18年了。 Terus Pak Max pikir itu benar juga, soalnya kita sudah memasuki tahun ke-18. 我们都这个没有什么说谁当同工，反正我们全部来 kroyok 了。 Ya, kita tidak pernah memikirkan ya siapa rekan pelayanan ya. Yang penting datang semuanya. 我知道的，娜最辛苦了。 Saya tahu kalau saudari Ana paling susah ya. 没有人叫他们他自己愿意做。 Tidak ada yang memanggil dia, tapi dia juga melakukannya. Bekerja. 当然是我们希望能够有一些分配工作。 Kita juga berharap kalau ada yang bisa membagikan ya pekerjaan itu, berbagi pekerjaan. 不是说没有被选上当同工的那个不重要，不是。 Bukan berarti yang tidak terpilih menjadi rekan pelayanan itu tidak penting, bukan demikian. 他说：“我没有被选，对不起啊，你的事情啊，不是我的，不是，都是我们的。” Ya, jangan mengatakan saya tidak terpilih itu bukan masalah saya ya, itu masalah kamu. Itu bukan demikian. 我们要轮流。
Kita harus bergilir. 所以以后我们讨论一下，大概几年要再写。 Jadi kita lagi berdiskusi ya, kira-kira berapa tahun sekali kita akan mengadakan pemilihan. 是被选上的，他要负责任。 Jadi yang terpilih itu mesti bertanggung jawab. 那这样的话，我不要来了，不要来了，不要来教会了，我麻烦了，不是这个意思。 Ya, tapi yang bukan berarti kita merasa itu sangat susah ya, bermasalah gitu akhirnya nggak mau ke gereja lagi, bukan demikian. 比如说， Misalnya 节目组 yang menjadi seksi acara, 那节目组不是说他每一次崇拜就是他来带领唱歌，不是这个意思。 bukan berarti setiap kali ibadah dia yang datang memimpin ya, bukan demikian. 可能那个节目组不太会唱歌，那怎么办？ Mungkin itu yang sebagai seksi acara itu kurang dalam bernyanyi. Bagaimana? 他去找一个比较聪明的啊。 Dia pergi cari yang lebih bisa menyanyi ya. 阿婆来呀。 Apalagi 比如说啦，所以但是他负责， tapi dia bertanggung jawab. 他去找人。 Dia pergi mencari orang. 没有人弹钢琴的。 Tidak ada yang memainkan piano. 找你的女儿会不会来呀？ Bagaimana? Apakah anak kamu bisa datang? 所以这个负责，他 Jadi 有负 ini 责。 ya, jadi ini adalah tanggung jawab seksi acara. 好，而且其他的呢都要支持他。 Dan yang lainnya mesti mendukung dia. 这个才好。 Ini baru bagus. 好，所以呢，以后Jeremy 要写他的条件，大概他的 job， 他的那个分配的工作是做什么，大概这样吧。 Jadi Pak Jeremy nanti akan menuliskan syarat-syarat dan juga pekerjaan-pekerjaan yang mesti pembagian. dilakukan. Ya, pembagian pekerjaan yang 对， dilakukan. 所以以后我们一起要几个人我们以后再讨论，多一点比较好啊。 Jadi perlu berapa orang nanti kita diskusikan lagi, lebih banyak lebih baik. 好，我们就是这样的。所以呢，我再问大家，我们这个当了我们被选上当这个同工的话呢，这个或者工作人员呢，是不是这个一个侍奉的主？ Saya mau bertanya kepada semuanya, apakah setelah kita terpilih menjadi rekan pelayanan, apakah kita juga melayani Tuhan? 是不是侍奉主？ Apakah melayani Tuhan? 是啊。 Iya, benar. 所以每一个人都在教会里面都侍奉主。 Jadi setiap orang yang di gereja itu melayani Tuhan. 你没有被选上，你也是要侍奉主啊。 Kamu yang tidak terpilih, kamu juga mesti melayani Tuhan. 比如说啦， Misalnya, 比较住，以前是住最近的是他，现在没有了。现在是谁住最近的？美丽啊，比如说美丽最近的，他可能没有被选上，比如说啦， ya, misalnya yang Meli yang tinggal paling dekat itu tidak terpilih. 他可不可以说他有100钥匙，我们没有的去找他下来这里开？ Apakah dia boleh, dia mempunyai kunci, waktu kita tidak mempunyai kunci, kita mencari dia untuk membuka pintu. 美丽说，我不是这里的同工咯，我不是这里的本务所啊，你不要找我啊，不行的。 Ya, Meli mengatakan, oh saya bukan rekan pelayanan kalian, itu sekalian jangan datang mencari saya. 所以呢，我们要侍奉主。 Jadi kita mesti melayani Tuhan. 基督徒要不要侍奉主？ Orang Kristen, apakah perlu melayani Tuhan? 要。 Perlu. 好，我很感谢主。 Ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. 我1980年信耶稣。 Saya tahun 1980 80。 Ya, 1980 percaya kepada Tuhan. 你们刚刚出生吧？ Ya, mungkin kalian baru lahir ya. 所以1980年我信了耶稣。 Tahun 1980 saya percaya kepada Tuhan. 我很热心传福音。 Saya sangat bersemangat untuk mengabarkan Injil. 我很热心侍奉主。 Saya sangat bersemangat untuk melayani Tuhan. 你知道我骑摩托车， Saya naik motor, 我带2个朋友。 saya membawa 2 teman. 我怎么带2个朋友？ Bagaimana cara saya membawa teman? 那时候没有车子啦。 Waktu itu tidak ada mobil. 摩托车已经，你有摩托车不错了。 Kalau sudah mempunyai motor itu sudah bagus sekali.
我去接一个朋友， Saya pergi menjemput satu teman, 我带他去教会， terus membawa dia ke gereja. 我说你这里等我， Saya mengatakan kamu tunggu saya di sini. 我再去接另外一个， Saya pergi menjemput yang lain 带他回来， dan balik ke gereja. 我说你再等我在这里。 Kamu tunggu saya di sini. 你看我带2个人， Saya membawa 2 teman. 我看看其他的朋友啊，连一个都没有带。 Dan melihat teman yang lain, 1 teman pun tidak dibawa. 所以有一天那个传道人很注意到我啊， Jadi suatu saat itu pendeta saya itu memperhatikan saya. 哇，他看见呢，每个礼拜带2个朋友骑摩托车。 Jadi dia melihat itu tiap minggu saya membawa 2 teman dengan memakai motor. 所以他讲道的时候，他叫我站起来。 Jadi waktu dia berkhotbah, dia mengundang saya untuk berdiri. 他说这个战弟兄， Dia mengatakan, Saudara Max, 他每个礼拜天带2个朋友， dia tiap minggu itu membawa 2 teman. 那怎么带他来啊？ Bagaimana cara dia membawa? 骑摩托车， Naik motor. 可以载2个人吗？ Bisa membawa 2 orang, membawa 3 orang? Tidak boleh. 载了放在教会，他回去再去接另外一个。 Jadi dia menjemput 1 orang dan ditinggalkan di gereja dan pergi menjemput lagi yang satunya. 哇，我很热心， Saya sangat bersemangat. 我在工厂工作赚了很多钱。 Di pabrik saya bekerja dan mendapatkan banyak uang. 我是厂长， Saya ada kepala pabrik. 好像那个把匠， Ya, seperti Pak Jiang ya. 但是把匠的厂长呢，他这个员工1000个人，我的员工只有80个人而已。 Ya, kalau Pak Jiang kan itu pabriknya mempunyai tenaga kerja 1000 orang. Kalau Pak Max cuma 80 orang. 但是那时候你知道我几岁吗？ Tapi waktu itu apakah kamu tahu saya berumur berapa? 24岁。 24 tahun. 24岁当厂长。 Ya, 24 tahun menjadi kepala pabrik. 而且我不是当厂长的，全部我定下来的价钱是我安排的，全部我老板说全部交给你。 Jadi semua pekerjaan di pabrik itu diserahkan bos kepada saya. 很多人以为我是老板的儿子。 Banyak orang yang mengira saya itu anak daripada bos. 你就说你是老板的儿子，我静静的。 Jadi waktu ada yang bertanya apakah kamu anak bos, saya cuma diam saja. 我也没有说不是，也没有说是。 Saya juga tidak menjawab benar atau tidak. 他去问别人，那个是老板的儿子吗？不是啦。 Jadi dia bertanya kepada orang lain apakah itu anak bos, ternyata bukan. 但是我很热心侍奉主。 Tapi saya sangat bersemangat melayani Tuhan. 对，1981年。 Tahun 1981. 那时候有我们的牧师叫做周祖培牧师。 Waktu itu pendeta saya bernama pendeta Cho Chu Pei. 是美国来的。 Itu ada dari Amerika. 是灵粮堂的创办人。 灵粮堂创办人, pendiri daripada 灵粮 gereja 灵粮 灵粮堂， 知道灵粮堂吗？在台湾呢，排第4最大的。 Ya, kalau gereja Linh Tang itu di Taiwan itu ada gereja keempat terbesar ya. 到处有，到处有。 Di mana-mana ada. 好，那那个周祖培牧师来了，他就是刚刚他要开一个神学院。 Pendeta Cho ini datang itu pada mulanya dia mau membuka sekolah teologi ya. 所以他去找学生。 Jadi dia pergi mencari murid. 我是在灵粮堂，所以我来了，他就请我们全部少年人、年轻人全部参加那个。 Waktu itu saya di gereja karismatik, jadi dia 不是karismatik，灵粮。 Linliang, bukan karismatik. 不是。 Santapan Rohani ya. Ya, Santapan Rohani. Jadi dia mengundang semua orang muda itu untuk ikut KKR. 因为他要找学生。 Sebab dia mau mencari murid. 他开了一个神学院。 Jadi dia membuka sekolah teologi ya. 他到处去分信会了，知道吧？kebangunan rohani。 Ya. So, 到处 jadi 他到处。 ya,